Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, pagi yang hujan gerimis ni, saya nak kongsi dengan anda satu lagi pokok cincau pokok yang boleh dibuat cincau. Ini saya dah biarkan saya rasa 3 tahun. 3 tahun dah besar Dah besar. Ni tengok batang dia pun dah besar macam ni. Memang saya biarkan je. Tanam saya biarkan je. Ni dah bercabang-cabang dah. Ni daun dia. Daun dia macam ni Daun dia macam ni. Okey, ni bagi terang sikit. Daun dia macam ni. Ni bahagian atas dia. Ni bahagian bawah. Daun cincau. Okey, ini kita boleh proses dia buat cincau. Nanti saya akan tunjukkan anda proses bagaimana untuk membuat cincau segera. Ini saya runyuk-runyuk. Anda tengok macam ni, dah terasa dah lendir dia. Lendir yang nanti kalau kita proses kita ambil banyak-banyak, dia akan menghasilkan lendir yang akan membentuk cincau. Ini dah terasa dah dia punya ni. Dah apa dia panggil ni? Lendir lah. Lendir yang paling tepatnya ialah lendir. Dia akan, kalau kita proses, kita kunyuk-kunyuk banyak-banyak, nanti dia akan jadi cincau. Okey, saya akan tunjuk nanti proses dia. Ni daun dia lah, subur subur. Ni daun dia besar-besar. Saya akan petik. Satu demi satu lah. Yang terbaik kita ambil yang tua lah. Mana yang tua dia dah banyak mengandungi lendir-lendir yang akan membentuk cincau nanti saya akan petik. Nanti saya akan tunjuk anda proses untuk menghasilkan cincau tersebut. Jadi tonton dan ikutilah konten terbaru saya ini sampai habis. Semoga memberi manfaat kepada anda. Yang berminat sajalah, yang tak minat boleh skip. Okey, ni keadaan daun yang saya telah basuh tadi. Kita dah tuskan, masukkan. Ini lebar-lebar, tengok sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan saya, lebar-lebar. Saya ambil dalam 50 helai lah, yang lebar-lebar lebih kurang macam ni. Ini sebenarnya untuk jumlah yang keperluan untuk mangkuk besar ni tak perlu sampai 50. Tapi saya nak tunjuk supaya dia lebih pekat lah, lebih pekat, lebih kenyal. Dan ini adalah air suam lah. Air suam yang kalau panas tak larat pula nanti nak meronyokkan dia. Jadi kita ambil daun ni, kita masukkan dalam air suam ni untuk kita apa dia panggil, meronyokkan dia. Kita ronyokkan dia supaya nanti dia akan mengeluarkan air lah daripada daun tu. Air yang berupa lendir daun cincau ni. Okay, kita akan genggam dulu. Okay, kita akan ramas dia. Tu dah mula hijau. Air dia dah mula hijau. Ini dah mula hijau. Ramaskan dia sehingga dia akan mengeluarkan segala lendir-lendir yang ada dalam daun ni. Okey. Ini dah semua dah layu. Kita boleh tambah lagi. Ini saya gunakan 50 helai untuk dapatkan cecair yang lebih pekat lah. Okey, dah nampak? Dah hijau lah. Ini akan jadi cincau hijau lah. Sebab kita proses menggunakan daun yang fresh, daun yang masih hijau, yang kita petik tadi, baru petik, dan kita terus proseskan dia. Okey, saya habiskan terus 50 helai ni. Saya nak dapatkan kepekatan cincau yang terbaik. Okey, habis 50 helai. 50 helai.
daun cincau daripada pokok cincau yang berbeza dengan yang sebelum ini. Sebelum ini saya buat menggunakan daun cincau yang berbentuk renek. Ini kalau anda tengok di awal tadi, kita gunakan pokok cincau yang batang dia berkayu. Berkayu lah, bukannya pokok renek. Okey, nampak? Sorry lah saya tak gunakan sarung tangan kan. Sebab ini untuk kegunaan sendiri. Jadi kita perah tanpa menggunakan sarung tangan lah. Kalau untuk tujuan komersial, kenalah guna sarung tangan kan. Kalau tidak, mesti ada yang geli-geleman nak minum, ataupun nak makan cincau ni. Okey, jadi pokok ni kategori pokok herba. Kita kalau proses dah siap, dia akan jadi cincau. So dia bila dia datang daripada herba, maknanya dia mempunyai khasiat yang istimewa lah. Khasiat yang istimewa sudah pasti untuk kesihatan kita. Nampak? Ini saya dah agak pekat. Nampak dah lendir dia. Nampak dia lendir dia tu. Pekat. Ini saya belum ramas habis. Masih ada baru saya rasa suku kot. Jadi sebab tu saya kata untuk bekas yang seperti ini tak perlulah sampai 50 helai. 25 helai sudah memadai. Tapi saya nak buat yang mantap, yang pekat. So saya gunakanlah 50 helai semua sekali. Ini boleh diproses, diramas lagi. Ramaslah tradisional kan. Gini persiapan untuk kehidupan akhir zaman tanpa teknologi kan. Jadi kita gunakan tangan, tak payah guna mesin. Jadi kalau guna mesin blender boleh juga. Tapi kalau kita buat macam ni, dia lagi tradisional lah. Lagi piau. Okay? Jadi tanpa guna mesin pun kita akan dapat hasilkan proses air cincau. Ni dah tambah pekat. Ini kalau dapat anda hidu aroma dia. Aroma dia bau maung lah. Sebab daun mentah kan. Daun yang baru dipetik dari pokoknya. Jadi ini selepas siap nanti, kita akan rebus air ni. Untuk tujuan satu, membunuh kuman-kuman yang ada lah. Dan yang keduanya, memastikan air perahan cincau ni maknanya selamat untuk diminum. Tidak ada kuman, tidak ada bakteria ataupun benda yang asing lah. Okey, ni nampak dia punya kepekatan dia. Nanti kalau kita dah tapis, sebelum kita panaskan, sebelum kita rebus, kita tapis, buih-buih ni akan hilang lah. Ada orang suruh perah di bahagian dalam air supaya tidak membentuk buih ni. Tapi tak ada masalah. Sebelum kita rebus nanti, kita boleh buang buih-buih ni. Okey, anda boleh nampak betapa lendir cincau itu mengalir daripada perahan daun ni. Warna hijau. Jadi kita boleh dapat cincau warna hijau. Kalau nak hitam, kita kena keringkan dulu daun ni. Lepas tu kita rebus lah. Kalau dah kering, kita tak perlu perah. Kalau nak perah boleh juga menggunakan air suam lah. Supaya dia cepat bertindak balas. Ni masih boleh diperah lagi. Boleh diperah lagi untuk dapatkan. Tapi saya rasa dah cukup lah ni. Dah cukup untuk saya proses jadikan cincau.
Jadi kita panaskan, tunggu hasilnya nanti. Terus tonton konten ini jika anda masih berminat untuk memproses ataupun menghasilkan cincau sendiri. Oke, ini setelah selesai saya perah tadi. Belum tapis lagi lah. Pekat. Ini sebab saya perah di air dia sikit. Jadi dia berbuih lah. Kalau tak nak buih ni, anda perlu menggunakan bekas yang kecil sedikit. Jadi lakukan proses meramas daun tadi di dalam air. Jadi kurang sikit lah buih tu. Okey, ni sisa dia. Sisa dia ni, kalau nak proses lagi boleh rebus lagi. Nanti rebus, masukkan. Tapi kena 2 kali tapis lah. Lepas rebus tu nanti kena tapis lagi. Okey. Okey. Ni periuk dah sedia. Kita tapis. Tapis, buang sisa-sisa daun. Okey, anda nampak dia punya lendir. Okey, saya dah tapis cincau tadi. Ni dapat dia. Lendir kabel lendir. Tengok dah agak pekat. Okey, sebelum saya rebus, sediakan daun pandan. Nanti kita akan gulung daun pandan ni, kita akan masukkan dalam ni. Fungsi dia untuk bagi haruman pandan lah. Okey, ini air larutan tepung jagung. Saya gunakan dua sudu ni, sudu plastik ni. Dan saya dah bancuh siap-siap lah. Okey, kita akan rebus. Naikkan periuk ni ke dapur. Okey, nyalakan api. Api dah nyala. Kita panaskan. Dan kita masukkan daun pandan. Okey, ni daun pandan saya dah ikat, dah gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Masukkan. Kita panaskan dia dengan api yang perlahan. Okey. Api yang perlahan. Okey. Kita panaskan sampai dia hampir mendidih ataupun mendidih lah. Tengok larutan dia. Hijau. Ni hijau ni saya tak ada tambah apa-apa pewarna. Dia adalah warna asal daripada daun cincau tadi. Okey, daun cincau tadi. Ni dah hampir mendidih. Kita tunggu sehingga dia mendidih. Yalah, kalau mendidih barulah air tu dikira masak kan. Okey, dah mendidih. So dah mendidih begini. Anda tengok dia masih pekat. Masih pekat tapi belum membentuk, belum boleh menjadi macam cincau lah. Macam agar-agar atau cincau. So untuk membantu dia membentuk seperti cincau, jadi kita masukkanlah air tepung ubi ni. Jadi kita kacau. Kita kacau sehingga dia akan pelan-pelan dia akan membentuk, dia akan berketul lah seperti agar-agar nanti ataupun membeku. Okey, setelah mendidih untuk kali yang kedua, selepas kita masukkan larutan tepung jagung tadi,
kita dah boleh toast lah, ataupun dah boleh masukkan dia ke dalam cetak dia. Okey. Okey, kita masukkan dalam cetak dia. Masukkan dalam 2 bekas lah. Okey, lepas tu kita biarkan dia sejuk. Ini dah kira kita tunggu dia sejuk. Nanti dia akan membentuk apa dia panggil, cincau lah. Dia akan jadi cincau yang macam agak-agak tu. Kalau anda tengok tu hijau. Nanti kita akan buang lah buih-buih ke atas ni, supaya cincau tu akan nampak cantik lah.